Mansri bin Nasib Tenggara. Terima kasih Tuan Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah terdapat sebarang kerjasama yang dijalankan oleh Institut Keusahawanan Negara INSCAN bersama Majlis Agama Islam setiap negeri dan wilayah bagi membantu para asnaf serta usahawan-usahawan asnaf menambah pengetahuan dan meningkatkan hasil perniagaan mereka? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat Tenggara dan Dewan Yang Mulia ini, Institut Keusahawanan Negara ataupun ringkasnya INSCAN merupakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang melaksanakan program pembangunan latihan dan bimbingan keusahawanan kepada usahawan dan bakal usahawan termasuk daripada golongan asnaf. Dalam hubungan ini, INSCAN telah bekerjasama dengan beberapa Majlis Agama Islam Negeri bagi membantu usahawan asnaf melalui pelaksanaan program-program seperti berikut. Pertama, melalui kerjasama bersama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, INSCAN telah melaksanakan kursus asas keusahawanan yang bertujuan memberi pengetahuan kepada bakal usahawan dan usahawan peringkat permulaan menerusi modul pengurusan operasi, operasi perniagaan, pemasaran dan keuangan. Pada tahun 2022, sebanyak 6 siri kursus ini telah diadakan melibatkan seramai 250 orang peserta asnaf dan seramai 676 peserta asnaf pula telah mengikuti 16 siri kursus ini yang diadakan pada tahun 2023. Yang kedua, dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, INSCAN telah melaksanakan kursus asas pembangunan produk dan servis pada tahun 2023 yang melibatkan kehadiran 27 orang peserta asnaf. Ia bertujuan membantu usahawan mengurangkan kesilapan dalam membangunkan produk atau perkhidmatan dengan lebih berkesan agar tidak menanggung kerugian dalam jumlah yang lebih besar. Program ketiga, melalui kerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, INSCAN pada tahun 2022 telah mengadakan program latihan pemasaran INSCAN kepada 35 orang usahawan asnaf. Manakala pada tahun 2023, INSCAN turut melaksanakan sisi konsultasi BIS klinik secara percuma kepada 35 orang usahawan asnaf di bawah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Sisi ini bertujuan membantu usahawan mengenal pasti keperluan latihan atau bimbingan, keuangan, pemasaran, serta maklumat bersesuaian berkaitan perniagaan yang diusahakan. Bagi pelaksanaan program tahun 2024 pula, INSCAN sedang mengadakan perbincangan dengan beberapa Majlis Agama Islam Negeri bagi memperhalusi program-program latihan dan bimbingan keusahawanan yang bersesuaian dengan usahawan asnaf. Untuk makluman hal yang berhormat juga, selain daripada INSCAN, agensi-agensi kementerian saya seperti Bank Rakyat dan SMA Bank juga mengadakan kerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri bagi mengenal pasti golongan asnaf untuk mengikuti program iTekad yang bertepatan dengan nilai teras Malaysia Madani untuk membasmi kemiskinan. Koskop juga mengadakan kerjasama dengan Majlis ataupun Jabatan Agama Islam Negeri dalam penganjuran bengkel kesedaran dan bimbingan bagi membimbing usahawan secara hands-on dalam permohonan persijilan halal menggunakan sistem My E-Halal Jakim. Terima kasih. Tenggara. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan tambahan saya. Pemerkasaan usahawan mikro dapat dinilai melalui kejayaan 20 program INSCAN Bumiputera Business Coaching IBBC dengan hasil jualan keseluruhan melonjak kepada 12.89 juta melalui 20 program yang dijalankan pada 2023. Selain daripada itu, melaksanakan program latihan dan selain daripada melaksanakan program latihan dan bimbingan usahawan, adakah terdapat sebarang bentuk bantuan seperti pinjaman maupun grant yang diperkenalkan oleh INSCAN bagi mempertingkatkan nilai tambah untuk memperkukuh ekosistem keusahawanan negara serta apakah antara kursus-kursus keusahawanan yang menjadi fokus utama bagi menarik minat masyarakat khususnya golongan muda? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Biasanya selepas usahawan ataupun bakal usahawan ini mengikuti kursus ataupun program bimbingan INSCAN, agensi-agensi pembiayaan di bawah kementerian seperti Amanah Ikhtiar Malaysia, Tokun Nasional, SMA Corp, Bank Rakyat dan SMA Bank itu sendiri menyediakan pembiayaan dan INSCAN
selalunya akan memanjangkan kepada agensi-agensi ini untuk tujuan permohonan mereka itu diproses oleh agensi-agensi yang duduk ataupun berada di bawah kementerian. Seperti mana yang saya katakan tadi, Inscan mengadakan beberapa program BIS Clinics untuk mengenal pasti kursus-kursus yang diperlukan ataupun bersesuaian dengan kehendak usahawan itu tersendiri, termasuk bakal usahawan daripada golongan asnaf itu, supaya kita yang maklum apa keperluan dia dan barulah kita akan sesuaikan keperluan itu dengan kursus-kursus yang ada di bawah program Inscan. Dan saya ucap terima kasih tadi di awal itu satu penghargaan kepada Inscan, dan saya mengharapkan Inscan pada masa akan datang dapat diberikan peruntukan yang lebih besar supaya kita dapat membantu banyak usahawan terutama daripada golongan asnaf, dan untuk itu saya memerlukan sokongan daripada ahli-ahli Dewan ini. Terima kasih. Indra Makota. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, walaupun tak tercatat secara rasmi kumpulan yang saya nak sebut ini di dalam golongan asnaf, tapi dia ada di situ, yakni orang kurang upaya yang juga ingin menjadi usahawan atau berniaga. Mungkin Inscan ada kursus-kursus yang lebih spesifik kerana mereka memerlukan kemahiran yang mungkin berbeza, terutamanya bagi orang OKU yang pekak bisu atau yang physically impact, ya, dan sebagainya. Terima kasih. Yang berhormat, satu pandangan dan cadangan yang sangat baik, dan sememangnya kita memberi tumpuan fokus kepada golongan OKU ini untuk turut sama terlibat dalam gerakan keusahawanan dan juga gerakan koperasi. Malah di kementerian juga kita telah menambah baik jawatan kuasa terdahulu yang pada hari ini kita kenali sebagai jawatan kuasa pembangunan usahawan wanita dan OKU. Antara lainnya untuk engage stakeholders, pemegang taruh di kalangan OKU misalnya, untuk menyampaikan pandangan mereka, dan kita akan teliti dan kita akan tampil dengan program-program yang bersesuaian. Manakala program-program sedia ada, saya amat pasti kita ada ruang dan sentiasa memberikan bantuan dan fokus kepada usahawan daripada kalangan OKU ini. Dan sekiranya yang berhormat mohon meminta satu data yang lebih terperinci tentang ini, sudah tentu saya boleh kongsi data tersebut. Terima kasih. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri. Timbalan Speaker, dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana kita sedar ya inisiatif ni memang amat penting untuk membantu usahawan-usahawan tempatan. Jadi produk Malaysia ni sebenarnya tak kurang hebatnya, kita tahu. Jadi memang patutlah kita membeli produk-produk made in Malaysia dengan izin. Kerana ia dapat membangunkan usahawan tempatan dan juga merancakkan ekonomi tempatan. Jadi selain daripada alternatif boykot dan sebagainya, saya bagi contoh, kalau tak nak makan McD, makan Ramly Burger sebagai contoh. Jadi soalan tambahan saya adalah mengenai strategi. Sekiranya pihak kementerian ada strategi untuk membantu usahawan dari segi pemasaran. In other words, in terms of brand identity dengan izin. Sebabkan kadang-kadang branding tu dia mungkin tak dapat banding dengan branding dengan izin jenama antarabangsa. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, satu soalan berbentuk cadangan yang sangat baik. Dan saya baru balik daripada Jerman bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan rakan-rakan lain. Dan antara yang kita akan cadangkan dalam mesyuarat tindakan ekonomi negara pada bulan hadapan, cadangan di peringkat kementerian adalah untuk mewujudkan market link kepada usahawan-usahawan PMKS daripada negara kita ini yang mempunyai produk yang boleh diangkat ke pasaran antarabangsa. Itu yang pertama. Keduanya dari segi penjenaman, itu saya setuju kerana banyak usahawan kecil di negara kita ini mengeluarkan produk yang sama dengan jenama masing-masing. Akhirnya bersaing sesama sendiri untuk pasaran yang terhad dalam negara. Dan kita membuat engagement, libat terus dengan mereka. Kenapa tidak? Kalau boleh pakai satu jenama yang
kurangkan jenama itu mungkin 1-2 saja. Mudah untuk kita bawa ke luar negara. Tapi ini proses yang berterusan karena maklumlah usahawan ini pun mempunyai pandangan yang tersendiri. Cuma inilah antara strategi kita untuk bagaimana pada akhirnya produk ini boleh diangkat ke pasaran antarabangsa. Dan sememangnya kita akan membentangkan kertas daripada kementerian dalam mesyuarat tindakan ekonomi negara pada bulan hadapan terkait dengan perkara yang dibangkitkan oleh yang berhormat tadi. Terima kasih.